Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada hari ini, 9 malam hari Sabtu. Kali ini kita tak ada apa-apa sebarang dedicated topik sebab saya tak sempat nak jawab banyak soalan-soalan yang dikemukakan pada sesi Insta yang sebelum ini. So apa yang kita nak buat ialah kita nak go through, ada two set of questions. Satu adalah masa kita bincang pasal IVF sebagai rawatan fertility pada 6 hari bulan 11. So tu ada dalam 13 soalan saya hutang. Lepas tu ada satu lagi mitos kesuburan minggu lepas punya. Yang tu ada dalam 33 soalan yang saya hutang juga. Okay? So saya akan go through soalan-soalan ini insyaAllah pada the first half. Kalau ada apa-apa soalan yang Puan dan Encik ataupun ada apa-apa nak tanya, nak tambah, boleh juga tanya kat sini dan kita akan go through insyaAllah kalau masa izinkan. Okay? So harapnya semua sihat-sihat dan tanpa kita melengahkan masa lagi, kita akan go through soalan yang pertama ialah daripada Puan Nur Ain, ya. Ini daripada sesi yang IVF sebagai rawatan fertility. Puan Nur Ain, salam dok. Another question after EP, perlu ke full bed rest, ya? 24/7 baring, adakah perlu ya selepas ET ataupun FET? So ramai yang tanya, doktor lepas FET ni saya tak boleh bergerak langsung kan doktor, dan saya kena baring saja. Itu adalah tak tepat. Sebenarnya kita galakkan juga ya pergerakan biasa, light activities, maksudnya pergi bilik air boleh, ya. Dekat dalam rumah boleh jalan, ya. Tak adalah suruh baring je 24/7 sebab isunya ialah kalau baring sahaja ialah kita ada risiko untuk dapat darah beku. Perjalanan darah pun tak bagus sebab bayangkan masa tu ada banyak hormon yang kita bagi, hormon makan, ada hormon pessary yang vaginal gel, ada juga yang injection, ya. So dan darah kita boleh jadi beku, ya. Kalau darah beku ni apa isunya, dia boleh pergi ke paru-paru menyebabkan sesak nafas. Okay? So kita tak galakkan untuk baring sahaja, boleh buat aktiviti. Ada yang tanya, doktor boleh masak tak? So saya selalu gurau, kalau ada Thermomix boleh lah, kalau tak boleh. Tapi tak pulang, setiap orang cara masak dia lain-lain. So kalau masakan ringan saja insyaAllah boleh. Tapi kalau rasa masa tu nak rehat, macam just nak relax, tengok TV ataupun baca buku cerita ke, maybe that is the best time. Dan kita selalunya akan bagi MC 2 minggu selepas transfer tu, okay? Supaya kita boleh rancang perkara ataupun perjalanan aktiviti yang kita lakukan. Kalau pergi kerja, ada yang kata, doktor kalau saya nak pergi kerja boleh tak? Ada yang merasakan kalau pergi kerja dia lebih tenang, kalau duduk rumah dia asyik fikir, dia asyik risau, ya. So kalaulah kerja tu tak membebankan, dan that's fine, ya. Tapi ramai yang choose untuk berehat, ya, di rumah masa 2 minggu tersebut, ya. Selain pada tu dia tanya juga, ya, Puan Nur Ain tanya, suplemen macam fish oil, CoQ10 still continue ke? So selalunya macam folic acid, vitamin D kita suruh teruskan bersama dengan ubat-ubat yang kita bagi untuk frozen embryo transfer, dia panggil untuk kuatkan rahim ataupun luteal support lah, ya. Tapi kalau macam CoQ10, kalau nak berhenti sekejap pun boleh, sebab CoQ10 tu lebih kepada untuk telur, okay? Sebab telur tu kita dah ambil, dah jadi embryo dan kita dah transfer. So kalau nak berhenti sekejap pun boleh. Tapi dari segi folic acid, vitamin D tu mohon teruskan, okay? Seterusnya ialah daripada Miss Shazai, apakah faktor untuk telur matang? Adakah dari segi pemakanan? Doktor boleh kongsikan pasal pemakanan, aktiviti dan suplemen yang baik sebelum frozen embryo transfer. So dia ada 2 soalan. Untuk telur matang ni basically kita tengok adakah telur tu tak matang disebabkan oleh PCOS, So selalunya kalau telur tak matang disebabkan oleh PCOS, dan kita kena kontrol PCOS tu, ataupun kita kena buat rawatan bantu untuk telur tu matang, okay? Untuk kontrolkan PCOS tak lain tak bukan adalah berat badan kena optimize sebaik yang mungkin, makan makanan yang seimbang, dan juga sometimes kita boleh bagi ubat untuk besarkan ataupun matangkan telur, macam ubat Clomid, Sometimes ubat Clomid dia tak load ataupun dia macam resistant, dan kita kena buat ubat hormon, ubat suntikan. So itulah cara-caranya yang kita selalu buat untuk matangkan telur, dan kita akan pantau di mana kita akan buat ultrasound scan, tengok telur tu besar ke tak pada pertengahan kitaran kita, iaitu mid cycle, masa hari
ke-12, ke-13, 14 macam tu, tengok ada tak dominant follicle, maksudnya telur tu ada tak besar saiz dia. Selalunya kita akan ambil 18 mm ya. So itu tanda telur tu dah besar ataupun matang. Okey. Dari segi aktiviti dan suplemen yang baik sebelum frozen embryo transfer, tak lain dan tak bukan, mesti juga basically adalah lifestyle yang healthy as possible. Senang nak cakap ya, tapi susah nak buat because lifestyle ni adalah satu perkara yang kita setiap hari kita punya rutin ya, macam nak makan makanan yang sihat, betul-betul sihat, betul-betul healthy, yang clean tu sukar juga sebab dari segi cara kehidupan kita. So kita kena put an effort, kita kena letak usaha kita tengok ada tak apa-apa yang kita boleh kita optimiskan dari segi perancangan pemakanan kita. Maksudnya kita kena rancang, okey, minggu ni nak makan apa, so apakah persediaan makanan yang sihat ya. So ada juga couple yang ambil macam makanan berpantang ya, dia ambil macam delivery food ataupun ada yang panggil datang masakkan untuk mereka supaya mereka tu dapat makanan yang sihat ya. Tapi ini memerlukan perancangan yang teliti, especially masa hujung minggu bila kita buat grocery ya, masa kita kerja, hari-hari kerja mungkin tak sempat nak plan petang tu nak masak apa. So dia macam seminggu in advance dah plan dah. Dan juga of course senaman supaya dapat BMI yang baik ya. Ramai wanita yang PCOS, contohnya kita dah ambil telur dia ya, kita bekukan embrio mereka. Okey. So sekarang ni nak buat frozen embryo transfer. Okay. So selalunya bila frozen embryo transfer, kita akan minta tunggu period. Kali pertama period tu akan datang seperti selepas kutip telur, kita biarkan sahaja. Kali kedua period barulah paling awal nak buat frozen embryo transfer. So ramai yang ambil kesempatan ini untuk optimiskan berat badan dia. So dia cakap, doktor, kami nak plan nak turunkan berat badan sedikit ya. Mungkin dalam 3, 4, 5 kilo macam tu sebelum kami nak buat frozen embryo transfer supaya berat badan kami adalah pada keadaan yang optimal dan insyaAllah chances untuk penempelan tu lebih tinggi. So itu antara perkara yang boleh dilakukan bagi couple yang especially yang polycystic ovary, yang kita tahu ya, wanita yang PCOS ni ada chances yang tinggi sedikit untuk keguguran ya, penempelan sukar untuk berlaku ya, sebab dia ada impact glucose tolerant ya, di mana kadar insulin dia tinggi. So untuk bantu tu, untuk optimizekan keadaan dia minta maybe like 3-6 bulan macam tu sebelum buat frozen embryo transfer kalau masa mengizinkan. So sebab embryo tu dah beku, so dah tak ada isu dah so itu antara yang perkara yang boleh buat sementara nak tunggu frozen embryo transfer. So bagi mereka yang basically berat badan dah okey so BMI dah optimize, so maybe dari segi gaya hidup, makan makanan yang seimbang, folic acid, vitamin D, itu yang kita galakkan. Seterusnya ialah daripada Puan Christy CHB. Hai dok, berapa kos untuk bekukan embrio? So basically kita tengok dari segi bekukan embrio ni kita akan buat IVF. So basically kos tu dah termasuk dalam kos IVF itself, termasuklah embryo transfer. Tapi sekiranya dia tak boleh buat fresh embryo transfer, contohnya dia ada banyak telur, dia ada risiko OHSS ya, dan kadar penempelan dia kurang sekira buat fresh transfer, ataupun dinding rahim dia nipis ya, hormon dia tinggi, so dia terpaksa bekukan embrio. Tengok setiap center di Kak Sofia dia kos dalam RM600 ya untuk 6 bulan. Tapi untuk setiap center berbeza. Maka kos untuk fresh embryo transfer tu tak perlu bayar, tapi ada kos untuk maintenance untuk embrio. Seterusnya ialah Puan Nur Syuhaida Ismail. Assalamualaikum doktor, grade 3 BB okey ke dok? Telur saya hanya satu je D5, yang lain semua D3 grade 1 dengan 2. So alhamdulillah puan ya, dapat satu blastosis 3 BB is a good grade ya, sebab dia tak ada C ya. So kita kena faham juga grading yang kita bagi tu adalah dari segi
bilangan sel, ya, sama ada sel tu dia simetri ke tak, ya, dia sama ke tak, ada tak banyak small fragmentation, ya. So bila sel dua tu membahagi, kadang-kadang dia membahagi dua equally, so tu bagus lah. Tapi kadang-kadang bila dia membahagi, dia tak bahagi equally, so dia ada small kecil-kecil fragment kecil-kecil, sepihan tu pun berlaku juga. So kadang-kadang bila banyak fragmentation, grading dia akan jatuh. Okay? Tapi kita kena faham grading ni adalah based on apa yang kita tengok, apa yang embryologist tengok bawah mikroskop, itu grading dia dari segi appearance. Macam tengok ratu cantik, cantik tak, macam tu lah. Tapi dari sama ada dia sihat ataupun tidak, kita tak tahu, ya, sebab kita tak buat genetik dia, ya. So ini adalah satu assessment from one aspect, ya, daripada satu aspek yang tertentu, tapi tak semestinya ianya adalah lengkap, ya. So that's why kalau kita dapat 3BB, ya, chances berjaya tu is good dari segi stage yang grading tersebut, tapi dia tak 100% juga garanti. Samalah juga kalau kita dapat 5AA contohnya, tak semestinya dia 100%, ya. 5cc ada juga yang menunjuk kadar pregnancy, ada juga yang berjaya mengandung dengan 5cc. So that's when kita punya grading system ada kelemahan dekat situ, sebab kita grade dari satu aspek sahaja, ya. Kita tak boleh nak grade dari secara keseluruhannya. Okey. Seterusnya adalah Puan Syong Hida. Okey, apa persediaan sebelum IVF cycle? Contohnya dari segi pemakanan untuk hasilkan ovum dan sperma yang berkualiti. Soalan ni banyak juga orang yang tanya, dan sama juga dengan soalan diutarakan oleh Puan Rida Arjunaida, apa persediaan untuk IVF dari segi pemakanan, suplemen yang dicadangkan oleh doktor. Okey. So apa yang perlu berlaku? So I think apa yang couple kena faham juga ialah untuk kita bersiap sedia untuk buat IVF. Okey. Kena faham apakah proses IVF tu, apa yang boleh berlaku, apa yang boleh tak berlaku, ya. So apakah kita punya expectation kalau dari segi, selalunya akan jumpa dengan doktor dan akan bincangkan apakah protokol yang kita akan buat, kita akan perhalusi mengikut setiap pasangan punya result telur, ya, bacaan sperma, ya, ultrasound scan, kita tengok keadaan rahim semua, adakah chances untuk buat fresh transfer, adakah kita kemungkinan besar untuk buat frozen embryo transfer. Okay? So kita kena tahu apa yang what to expect masa kita nak start rawatan IVF. Sama juga masa kita lalui proses IVF tu, kita kena tahu setiap appointment tu apa yang kita perlu tahu, apa yang kita nak, doktor nak tengok kenapa datang hari ni, apa yang kita akan buat dan apa yang kita punya target, ya. So itu bila kita faham juga proses IVF tu, itu akan memberi kita letakkan kita pada pengharapan yang lebih spesifik, ya, dari segi kita nak harap okey berapa agaknya telur yang kita boleh dapat, ya, berapa yang telur yang besar ataupun matang yang kita boleh expect, although may not be exactly 100%. Tapi sebelum tu juga, doktor akan beritahu kepada couple kalau boleh jangan tunggu lama, ya. Kalau boleh buat pada dalam tahun ni ataupun tahun depan, jangan tunggu lagi sebab faktor usia ataupun faktor kualiti sperma ataupun faktor-faktor lain seperti endometriosis yang dah under control contohnya. Okay? So sometimes dari segi kita nak optimizekan pemakanan, berat badan kita tu, mungkin kita boleh ada masa sebulan 2 if not 3 bulan paling lama contohnya. Tapi contohnya kalau dia tak ada faktor isu dari segi usia, maksudnya mereka masih muda, ya, tak ada isu dari segi time tu adalah limiting factor, maka dia boleh optimizekan sebanyak mungkin. Sebab kadang-kadang isunya adalah ada couple yang contohnya, ya, usia wanita lewat 30-an, ya, and then result telur sudah menurun, ya, dan mereka mengambil masa yang lama untuk optimizekan lifestyle, macam sampai 6 ataupun setahun baru datang kembali. So by that time kita kena imbangkan antara result telur yang akan menurun dengan mendadak ataupun lifestyle. So isunya ialah kadang-kadang it take about like 1 or 2 years untuk kurangkan berat badan sampai 5 kilo atau 10 kilo seterusnya, tapi by that time bila datang balik result telur dah teramat kurang. So kena bincang dengan doktor
if you are planning to ni sama ada do we have time, how long do we have in order untuk kita optimizekan gaya hidup kita, ya. Yes, of course kita nak makan makanan yang sihat, gaya hidup yang as healthy, sesihat yang boleh, namun kadang-kadang ia memakan masa. Okay, so masa tu pun penting juga, especially bagi mereka yang tak ada banyak ruang untuk maneuver. So kita kena tengok daripada situ juga. Okay. Alright, so apa persediaan untuk IVF? Okay, kita dah jawab yang tu. Seterusnya ialah Puan Alina Mat Yusof. Assalamualaikum doktor, apa faktor yang boleh mempengaruhi penempelan embrio selepas ET, selepas embrio transfer? Apakah tips untuk meningkatkan penempelan? So seperti yang kita tahu, embrio frozen embrio transfer ataupun fresh embrio transfer ni adalah keadaan ataupun orang kata black box in IVF, ya. Sebab bila kita letak embrio tu, sama ada embrio tu menempel ataupun tidak, kita tak tahu. Ini yang paling susah, ya, dalam step IVF, kerana kita tak boleh nak check sama ada embrio tu ada reaction tak dengan dinding rahim, ada tak apa-apa chemical reaction, ada tak berlakunya penempelan, ya, pada awal masa kita lepas letak embrio. Sebab kita punya pengawasan ataupun pemerhatian kepada embrio selepas kita letak dalam rahim, that's it. Kita tak boleh buat ultrasound, kita tak boleh buat blood test, tengok ada tak tanda-tanda awal embrio tu mula menempel. Okey, kita hanya boleh tunggu 10 hari contohnya, ataupun 2 minggu selepas embrio transfer baru tahu, oh okey, dia menempel, ataupun sebaliknya. Okey, so kat sini dari segi sains pun tak lengkap, ya, sebab dia macam banyak sangat jigsaw puzzle yang kita tak boleh tahu sepenuhnya untuk dapat the whole picture. Dia adalah satu proses yang teramat rumit. Okey, so that's why banyak perkara yang kita tak boleh nak explain kenapa embrio ni tak menempel. Kebanyakan situasi adalah disebabkan embrio tersebut yang tidak sihat. Namun ada banyak-banyak juga teori yang lain dari segi seolah-olah contohnya embrio tu adalah sel asing kepada dinding rahim, di mana sel-sel di dinding rahim tu rasa ini adalah sel asing, maka dia attack embrio tu tersebut. So those are the thing yang teori-teori yang tertentu, ya, ataupun di mana dinding rahim tu kita dah terlepas dah waktu optimal untuk penempelan, ya. Waktu penempelan dia bukan 5 hari selepas ambil progesteron, mungkin penempelan dia 4 hari rather than 5 hari ataupun 6 hari macam tu. So banyak teori ataupun kajian sains dari segitu, ya. Tapi nevertheless kebanyakannya lebih ke arah embrio tu, sama ada embrio tu sihat ataupun tidak. Sekiranya dia sihat, dia akan boleh menempel dan bukan disebabkan oleh dinding rahim yang tak sihat. Okey, so dari segi ada tak apa-apa perkara yang kita boleh buat selepas embrio transfer, okay? So basically kita tak boleh nak tahu exactly dari segi boleh ke saya pergi kerja, adakah perlu saya baring, adakah saya perlu buat sesuatu, buat acupuncture untuk meningkatkan penempelan. Semua tu kita tak boleh nak buktikan sepenuhnya sebab kita tak tahu the whole, kita tak faham the whole picture ataupun proses embryo transfer itself. Okay, so itu yang menjadi orang kata misteri, ya, dalam rawatan IVF ni. Okay, so dan kita tak boleh nak check pun kenapa dia tak menempel. So banyak perkara yang kita masih dalam kajian dan masih lagi kita tak tahu basically, right? So dia macam like try and error. Kita letak embrio ni, we hope that dia akan menempel. Okay, bila embrio grading dia bagus, dinding rahim tebal, ya, tak ada masalah lain, dan kita letak embrio tu buat embrio transfer, so we hope that dia akan menempel, ya. So itu isunya. Okay, so that's why kalau embrio tu kuat, ya, kita buatlah macam mana pun dia akan tempel. Okay, tapi kalau embrio tu tak sihat, ya, nauzubillah, kalau kita buat macam mana pun, ya, kalau dia tak tempel, dia tak akan tempel. Okay, so that's why kalau macam dekat luar negara, macam tempat saya train dulu dekat UK, mereka lepas embrio transfer, diorang pergi balik kerja, diorang just submit time off saja, diorang tak dapat MC, ya. So itu yang berlaku. Sebab for them is that there is no, tak ada kajian ataupun tak ada evidence yang menyatakan kalau baring 24/7 dia akan tinggikan penempelan tu, ya.
Tetapi di sebaliknya dekat negara-negara seperti Timur Tengah contohnya, ada negara yang sampai admit dekat dalam ward untuk selepas embryo transfer tu kalau dulu-dulu kena admit dekat hospital dan punggung tu ditinggikan, kepala direndahkan dan berbaring macam tu selama beberapa hari. Okey, tapi dengan kajian sains dia tak menunjukkan itu membantu penempelan ataupun meningkatkan kadar pregnancy berlaku. So that's what yang kita kena faham dari segitu. Okey. So selalu kata buat aktiviti yang berkadaran, light activity. So macam mana tu doktor? Boleh tak semayang duduk? Perlu ke saya semayang duduk ataupun baring macam tu? So kita kata boleh semayang seperti biasa dan namun kalau puan khuatir, kalau puan rasa nak semayang duduk, boleh sahaja macam tu, sebab isunya kita tak ada apa-apa bukti ataupun kajian yang support tindakan kita untuk baring 24/7 sebab itu adalah kebanyakannya memudaratkan sebab perjalanan darah tu tidak memuaskan dan dia bukanlah satu perkara yang sihat juga nak baring pun susah juga. Kita baring selalunya sekejap je baring tidur and then that's it, tapi tak adalah 24/7 baring je. It's not something easy untuk buat juga. Okay, alright, so seterusnya ialah NRFH Sirna. Assalamualaikum doktor, saya ada pertanyaan, apakah yang menyebabkan janin tak menjadi? Saya baru melaluinya, scan tak nampak kantung, ambil darah HCG, doktor sahkan janin tak menjadi. Tapi saya tak ada apa-apa pendarahan atau keluar kantung. Ada kes macam ni. So dari segi ni yang saya faham adalah apa yang kita panggil biochemical pregnancy, di mana kita letak di mana seseorang wanita tu dia mengandung, okey, tetapi kandungannya tidak membesar menjadi kantung. Okey, so dari segi bila kita buat kita tunggu period tak datang, and then kita buat urine test positif, dan kita ambil ujian darah, hormon pregnancy tinggi, tetapi mungkin kadar ketinggian dia tak setinggi yang kita berlaku dalam kandungan yang sihat. So that's why bila kita buat scan kita tak nampak kantung tu. So setengah wanita dia tak ada pendarahan, dia hanya dia akan dapat period, mungkin period tu heavy sedikit. Okay, so that's why itu basically seolah-olah ada reaction antara sel-sel embrio ataupun sel-sel awal bayi tersebut, namun ia tak membahagi lagi. It stop at one stage and then lepas tu dia terus tak berjaya menempel dan akan jatuh sebagai haid. So that's why bila kita buat scan tak nampak kantung. So we are talking about macam mungkin 4 minggu hingga 5 minggu lebih sedikit sebelum 6 minggu kandungan, sebab usually kalau kita scan masa 6 minggu kita boleh nampak kantung tu dah. Okey, ataupun lewat 5 minggu kita dah nampak kantung tu kalau kita buat scan bawah. Okey, so mungkin di antara waktu 4 minggu hingga 5 minggu awal 5 minggu kita buat scan kita tak nampak. Okey, kenapa berlaku macam tu? Disebabkan majoriti ada disebabkan bayi tak sihat. Okey, maka secara natural selection dia tak menjadi, dia tak membahagi dan dia tak menempel ataupun dia tempel sikit, lepas tu dia dah stop dah. Okey, so itu yang berlaku. Selalunya wanita yang keguguran, chances dia untuk mengandung secara normal dan sihat akan datang insya-Allah tinggi. Okey, sekiranya lah keguguran berlaku berturut-turut 3 kali berturut-turut, dan masa tu kita kena buat ujian tertentu untuk mengetahui kenapa ada keguguran yang berturut-turut, dipanggil recurrent miscarriage. So ujian ni lebih detail dan juga dia tengok immune antibody ibu, dia tengok banyak perkara-perkara yang lain yang lebih detail. Okey, so seterusnya ialah Puan Atira Sokalwari. Sorry kalau salah. Salam doktor, saya dah on Clomid cycle ketiga dengan 3 biji Clomid, maksudnya 150 mg selama 5 hari. Adakah cycle 4, 5 dan 6 perlu on 3 Clomid juga per day? Terima kasih doktor. Semoga para TTC hamil secepat mungkin. Amin, amin. Okay, so basically untuk Clomid seperti yang kita tahu, kita boleh ambil sampai 6 cycle, maksudnya 6 bulan. Tak semestinya berturut-turut. Okay, bagi mereka yang mengalami telur tak matang, contohnya wanita tu ada PCOS, dia boleh ambil sampai 6 cycle, 6 kali.
Dan juga selagi dia ada respon kepada Clomid, ya, maksudnya respon tu bagus, ada telur yang matang, saiz dia mungkin 18 mm macam tu, then that's okay. Okay, so you basically boleh ambil, dan maximum dose will be 150 mg. Ada yang ambil sampai 5 biji Clomid sehari tu tak tak boleh lah, sebab dia dah maksimum, ya, maksimum 150 saja. So selagi ada respon yang bagus, boleh sampai maksimum 6 cycle. Namun begitu, kebanyakan couple selepas 3-4 kali cycle dengan Clomid, kalau tak menjadi, dia tend to sama ada nak check tube fallopian, sama ada tube ada isu dengan tube ataupun tidak, ya. So itu yang kita akan tanya juga. Namun kalau couple rasa dah pernah check tube tak ada masalah dan nak teruskan another 3 cycle tu complete 6 cycle pun boleh, as long as ada respon yang bagus. Macam mana kita tahu respon yang bagus? Kita buat pemantauan, kita buat scan pada mid cycle, ya, maksudnya pada pertengahan cycle, hari ke 12, 13, 14 ada telur besar, dan that's fine. Ada yang ambil Clomid, dia ambil untuk 6 bulan siap-siap, ya, tapi tak ada pemantauan tu, it's not the best, because dia tak tahu cukup tak Clomid tu, bagus tak respon dia, ada respon ke tak, ya, dan bila masa untuk yang bersama. So itu yang kita perlu faham bila ambil Clomid ni, bukan just ambil, tapi kena ada pemantauan, ya. Sebab kalau tak ada pemantauan, sayanglah, maybe kalau tak ada pembesaran, sometimes kita tambah dengan ubat injection, ataupun sometimes kita rasa Clomid is not the best sebab kita dah bagi maximum dose, tak ada telur yang matang, maka kita kena rangsang dengan hormon, dengan ubat yang lebih kuat dos dia, iaitu dengan suntikan hormon. So itu yang kita kena pantau. Okey. Seterusnya ialah Puan Nabila Ila. Assalamualaikum doktor, saya ectopic belah kanan last month and hydrosulfing dua-dua belah. Kalau nak buat IVF, tube belah kanan tetap kena buang ke? Okay Puan, sorry to hear about this. Okay, so basically isunya adalah tube dia hydrosulfing. Hydrosulfing ni maksudnya tube tu bengkak. Okay, bila tube tu bengkak, selalunya adalah fungsi tube tu tidak boleh membantu sama ada telur ke arah tangkap telur tu, ataupun membantu sperma untuk datang ke arah telur, okey, ataupun embrio tu bergerak ke arah rahim. Okey, so itu isunya dengan tube fallopian. Okey, so bila tube fallopian bengkak, ada risiko dapat ectopic pregnancy, iaitu mengandung di luar rahim, di mana embrio tu melekat ke dinding tube tu rather than dinding rahim. Okey, so kalau kandungan embrio tu ataupun kandungan tu melekat kat tube, maka dia tak boleh nak mengandung secara normal, dan perlu melakukan treatment rawatan untuk berhentikan kandungan tersebut, sebab dia adalah kandungan yang berbahaya, ya, di mana boleh pendarahan yang banyak, ya, boleh pecah dalam rahim, dalam pelvis, ya. Maka risiko tu ada, especially sekiranya ada hydrosulfing. Okay, so dan the only treatment untuk temukan telur dengan sperma tu adalah melalui IVF, di mana telur tu kita ambil, bawa keluar, sperma tu kita kenakan senyawakan dengan telur tu jadi embrio, dan kita letak semula ke dalam rahim. Adakah perlu tube fallopian yang bengkak tu dibuang ataupun tidak, bergantung kepada keadaan sejauh mana bengkak tube tu. Adakah dia bengkak tersumbat, ya, maksudnya air boleh bertakung, okay, di dalam tube dan dia boleh backflow ke dalam rahim, ataupun dia adalah bengkak saja tapi tak tersumbat. Okay, so itu poin kena bincang dengan doktor, ya, dan tahu sama ada indikasi, sama ada perlu ke buang ataupun tidak. Okay, so sekiranya dia tersumbat dan ada air bertakung menyebabkan air tu dia boleh backflow ke dalam rahim dan mengganggu proses penempelan embrio, maka ada kajian menunjukkan pembuangan tube tu akan meningkatkan chance untuk mengandung. Okey, namun begitu, sekiranya tube tu bengkak sahaja, tak ada takungan air di dalam tube dan rahim, dan mungkin tak perlu buat operation tu. Okey, but then kita kena faham IVF ni tidak menghalang ectopic pregnancy. Maksudnya IVF
masih ada risiko na'udzubillah untuk mendapat kandungan di luar rahim, sebab kita tak boleh nak kontrol embrio tu. Sometimes embrio tu boleh bergerak lagi di dalam rahim, walaupun kita letak embrio tu kat dalam rahim, dia boleh bergerak ke tube juga. Okay, so chance risiko untuk dapat ectopic tu tinggi bagi mereka yang ada tube bengkak ataupun ada hydrosalpingo. So yang ini kita kena bincang juga dengan doktor sama ada perlu ke buang tube yang bengkak tu, memandangkan tube tu tersumbat, ada air bertakung ataupun risiko ectopic tu. Okay, so mohon puan bincang dengan doktor, sebab kita boleh tengok dari segi, kalau puan buat HSG, kita tengok laporan HSG, kita tengok dye yang lalu dekat dalam rahim tu, dan juga masa kita rangsang telur tu, kita boleh nampak tube tu bengkak ke tak, masa kita buat IVF tu, kita nampak ada air tak dalam rahim, so itu yang boleh kita pantau sepanjang proses IVF tu. Okay, so kita kena tengok dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kita tak boleh kata semua hydrosalpingo, semua tube kena buang, tak, ataupun semua tak perlu buang, tak juga, sebab setiap orang, setiap couple berbeza, maka kita kena tengok dari segi tu. Okay, alright. Okay, so soalan akhir dari segi sebelum tu Puan Nabila, saya nak add on juga, kebanyakan wanita yang isu tube tersumbat, hydrosalpingo, sekiranya itu sahaja isunya, mereka ada good prognosis. Okay, so prognosis untuk mengandung tu tinggi. Okay, so jangan sedih sangat, insya-Allah boleh, kalau kita usahakan, good prognosis tu. Kebanyakan sebab dia just hanya mechanical blockage, dia tak boleh berjumpa, sperma dengan telur tu tak berjumpa, dia tak ada isu dari segi kualiti sperma, kualiti telur, so kualiti embrio tu insya-Allah bagus. Okay, so itu yang kita boleh bagi tahu dari segi wanita yang ada isu dengan tube. Okay, so seterusnya adalah soalan terakhir daripada sesi pertama, iaitu sesi 6/11 mengenai IVF. Cik Nisa, kalau husband low motility, dia punya sperma tu kurang pergerakannya, apa suplemen yang dok suggest? Okay, selalunya untuk sperma kita suggest ambil suplemen yang ada zinc dengan selenium. Okay, so untuk bantu pergerakan sperma. Namun selalunya kalau kita ada masa, maksudnya tak ada isu dari segi result telur, biological clock, kita boleh ambil suplemen tu, minta husband ambil. Okay, and improve, kalau boleh pastikan healthy lifestyle, as healthy as possible. Of course tak nak merokok, vape semua tu, dan repeat balik ataupun buat balik ujian sperma tu dalam masa 2 bulan. Okay, dan kita boleh compare kan ada improvement ke tak, okay, dari segi pergerakan sperma tu. So kalau ada improvement, alhamdulillah, stick with it and then teruskan rawatan, dan kita boleh tahu rawatan apa yang terbaik. Namun sekiranya sperma makin merosot dan basically ada isu dekat situ, maka kita mungkin suplemen tak membantu meningkatkan motility tersebut, dan kita terus kena buat rawatan fertility mungkin dari segi ke arah ICSI rather than rawatan Clomid ataupun IUI. Okay, so itu yang kita nampak. So sometimes kita bagi masa untuk tukar lifestyle, tukar ambil suplemen, especially bagi mereka couple yang masih muda, yang tak ada faktor lain, dan maybe kita boleh bagi masa. Tapi kita kena tengok balik lepas 2 bulan ada improvement ke tak. So that is the issue yang supaya kita dalam pemantauan, sebab ada yang na'udzubillah bacaan sperma dia merosot, dan teramat merosot, dan kalau macam tu kita kena percepatkan rawatan ICSI ataupun IVF tersebut. Okay, alright. So seterusnya adalah menjawab soalan mitos kesuburan pada last week, hari Sabtu 13/11. Puan Hayu, dok, saya ada ovarian cyst, dah setahun kahwin, ada halangan ke untuk mengandung? So basically dah setahun berumah tangga dan mencuba, kita galakkan untuk buat rawatan, buat ujian saringan kesuburan. Okay, dan kita tengok cyst tu jenis apa, berapa besar dia, dan pada masa sama kita nak check sperma, result telur, dan juga keadaan tube fallopian tu. Okay, kalau cyst tu jenis cyst yang biasa, kecil sahaja, kurang daripada 5 cm, dia ada air saja yang dipanggil clear cyst, dan most likely tak ada masalah. Okay, boleh keep on trying, ataupun buat rawatan fertility.
Namun kalau cyst tu jenisnya ada endometriosis ya, yang boleh menyebabkan rizal telur menurun ataupun menyebabkan tiub bengkak ataupun radang kat pelvis, so sometimes kita kena percepatkan rawatan fertility. Okay, sometimes perlu buat operation, tengok keadaan cyst tu dan juga tengok keadaan tiub fallopian tu ada tersumbat ke tak. Okay, seterusnya Puan Siwit Comel. Assalamualaikum Dok, kalau tiada egg white adakah kita tidak subur? So macam kita tahu pada waktu kitaran kita, pertengahan kitaran tu kita ada macam lendir, macam orang kata putih telur contohnya. Okay, ramai basically itu adalah tanda-tanda waktu subur. Okay, so kalau tak ada tu maksudnya tak subur ke doktor? Tak semestinya. Okay, sebab setiap wanita ada lain-lain symptoms ataupun tanda-tanda kesuburan dia. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh sama ada puan nak buat OPK ya, di mana dia orang check ujian air kencing, tengok ada tak double line di mana hormon LH tu tengah tinggi ya. So selalunya kalau kitaran 28 hari mungkin boleh start buat OPK hari ke 11 ke 12 macam tu ya. Tapi kalau kitaran panjang mungkin lambat sedikit. Ataupun buat ujian darah, dia panggil serum progesteron, selalunya kita buat hari ke-21 bagi kitaran 28 hari. So kalau ada serum progesteron yang tinggi, maksudnya ovulasi berlaku. So itu antara cara-cara kita boleh check. Or kalau puan nak buat scan, kita boleh buat serial scan di mana kita scan pada hari ke-12, tengok ada tak telur yang besar, dan tengok sama ada dia panggil tanda-tanda ovulasi berlaku. So itu antara yang kita boleh check. Tapi tak semestinya kalau tak ada putih telur dia tak subur. Okay? Sebab sometimes kita tak boleh tahu ini lendir ni lain sedikit ke, tapi lama-lama as we go along insyaAllah kita akan tahu body kita macam mana. Okay? Mereka yang tak ada ovulasi adalah especially bagi mereka yang ada polycystic ovary, di mana kitaran dia tak menentu dan kita tak boleh nak tahu bila waktu kita subur, bila ovulasi berlaku. Okay, sebab kitaran tak menentu. Okay. Soalan yang keempat ialah Puan Aisyah Sanif. Dok, saya umur 20 tahun tapi tempoh period nak datang sangat lama. Sekarang kena setelah 4 bulan lebih tak kena. Adakah saya kena jumpa doktor atau adakah ia normal? Ya, perlu jumpa doktor. Kena tengok kenapa period ni panjang sangat. Cycle tu sampai 4 bulan tak dapat period. Sebab kita wanita sepatutnya setiap bulan dapat period. Okay? So kalau tak dapat period, kena check. Ya, kena check dengan doktor. Kalau nak buat scan, sebab kalau puan single lagi, tak berumah tangga lagi, ya, pastikan scan yang akan kita buat adalah scan perut. Okay, so datang tu make sure minum air banyak-banyak supaya pundi kencing penuh, dan doktor boleh nampak rahim dengan ovary insyaAllah dengan lebih jelas kalau berbanding dengan kalau pundi kencing tu kosong. Okay, so itu antara cabaran bagi mereka yang masih single lagi. Okay, so sometimes kalau tak nampak, kita buat ujian darah, tengok hormon you, pastikan tak ada isu lain seperti thyroid, hormon prolaktin, boleh menyebabkan period kita tak regular. Okay. Alright. Okay. Seterusnya ialah Puan Zatil Huda. OPK saya kerap 2 line tapi dah check semua okey je. Okay. Maksudnya kenapa OPK ni dapat 2 line? Satu, sama ada OPK tu kadang-kadang kita macam confused sebab dia macam strip, dia halus je. So tengok balik adakah isu-isu dari segi teknikal, nak tukar brand ke, and then tengok. Or setengah wanita yang PCOS, dia punya baseline hormon LH dia tinggi. So bila buat OPK asyik double line je. Okay. So itu antara, kalau lah berlaku macam tu, maybe the best is check hormon, check balik, buat ultrasound scan, apa isunya, adakah PCOS, dan kita boleh bantu dari segi untuk bagi ubat untuk matangkan telur supaya ovulasi berlaku. Okay. Seterusnya ialah Lokman Hakim 193. Apa pandangan dok tentang rawatan tradisional? Okay. So rawatan tradisional bergantung apakah jenis rawatan tradisional tu. Okay. Banyak rawatan tradisional bentuk massage, tu tak ada memberi apa-apa kesan kepada rawatan fertility yang kita lakukan. So kebanyakannya tak ada masalah. Namun bagi saya sebagai doktor, sebab kita belajar daripada medicine kan, kita belajar daripada sains, kita nak faham kitaran haid tu semua. Kalau nak buat rawatan tradisional,
itu boleh juga, tapi pada masa sama buat juga check juga dengan doktor perubatan, ya, dan beritahu, katakan kalau mereka bagi kalau herbal, ya, suplemen yang berunsur tradisional, ya, jamu contohnya, kena tahu apa jenis jamu tu, apa dalam dia, ya. Sebab kadang-kadang jamu ataupun macam minum air akar kayu, ya, mereka perkara ni pun ada juga hormon dalam dia, ya, hormon daripada tumbuhan seperti steroid, dan ia boleh mengganggu juga kitaran haid kita, ya, hormon kita. So basically kena berhati-hati dari segi situ. Dan kalaulah tak jumpa dengan doktor perubatan, maybe the best untuk jumpa juga pada masa yang sama dan tengok apa yang terbaik. Okay. Sebab ada yang ramai yang couple yang mereka kata mereka dah ikhtiar, ya, tapi jumpa doktor last sekali tak jumpa lagi doktor, tapi dah ikhtiar macam sepenuhnya, dah cuba dah macam-macam ubat, jamu ataupun pergi berurut, semua dah satu Malaysia dah round, tapi jumpa doktor tak pernah lagi. So itu isunya. Sometimes kita pun terasa kenapa ada kat mana miscommunication, kenapa tak jumpa dengan doktor, takut ke apa ke, kan. Adakah sebab takut nak kena scan ataupun kena cucuk dengan jarum ke, apa isunya yang menghalang couple datang jumpa doktor garang ke. So itu antara perkara yang kena kita explore. Okay. Puan Inail Sim 89, dok, semalam saya cek 2 line kesuburan, hari ni keluar darah hitam-hitam, sebab apa ya dok? Kalaulah waktu kesuburan, maksudnya ada 2 line, maksudnya ovulasi nak berlaku, ya. Ada tak isu boleh dapat darah masa ovulasi? Jarang berlaku macam tu. Ada teori yang dikata pasal implantation bleeding, ya, di mana seolah-olah embrio tu menempel dan ada bleeding sedikit, mungkin ada spotting, tapi dia tak akan dekat sangat dengan waktu ovulasi. Okay? So nak minta puan pergi check dengan doktor, ya, mungkin mereka boleh check kenapa ada spotting, ya. Pastikan, especially diorang akan check dari segi pangkal rahim, buat pap smear, buat ultrasound, buat hormon punya level, ya, dan pastikan adakah masalah lain seperti macam polip ke ataupun masalah di pangkal rahim ataupun dinding rahim itu sendiri. So basically yang ni perlu kena check semula. Okay. Mas Mutalib, salam, hi dok, kalau PCOS boleh buat BBT? Basically dia buat body temperature, basal body temperature, BBT tu. So kalau PCOS, isunya ialah kalau cycle tu tak regular, susah nak buat BBT sebab dan leceh nak tahu bila suhu badan tu naik. Dan kalau kita check suhu badan dia, kita kena faham dia naik sedikit sangat, 0.0 something, ya, masa ovulasi. So kena ada termometer yang sensitif, ya. So sometimes bila PCOS nak buat OPK pun susah sebab kita tak tahu bila nak buat OPK. Adakah setiap hari kena check, ya, buat OPK setiap hari? Dia susah juga, tak praktikal juga. Okay. So kalau PCOS period tak regular, kita tahu ovulasi tak berlaku, sebab kalau ovulasi berlaku 2 minggu lepas ovulasi akan dapat period. Okay. So bila period tak datang, maksudnya ovulasi tak berlaku. So ataupun ovulasi berlaku pada kadar yang tidak tetap. Okay. So kena check dan kena dapat rawatan untuk PCOS. Okay. So itu yang isunya. Tapi kalaulah polycystic tu under control, maksudnya period tu datang setiap bulan, ya, ovulasi berlaku, ya, dan maybe basal body temperature tu boleh dibuat. Okay. So isunya ialah kalau period tak regular, yang tu kena buat rawatan. Kalau regular, then maybe boleh. Okay. So Darika _journey, dok, low progesterone, period tak regular, adakah PCOS? Tahap gula normal. Kemungkinan besar adalah disebabkan PCOS. Okay. Kenapa ada low progesterone? Sebab tak ada ovulasi berlaku. Okay. Dan period pun tak regular, ya. So ovulasi tak berlaku, kemungkinan besar adalah PCOS. Namun begitu, minta puan pergi check untuk confirmkan sebetulnya, sebab selain pada PCOS ada tak diagnosis lain. Selain pada PCOS, dia punya antara diagnosis yang period tak regular, ya, tak berlaku ovulasi, dia dalam setahun sekali 2 saja period datang dan period tu tak heavy, ya. So itu antara dia boleh jadi opposite, iaitu dia panggil premature ovarian failure, di mana seolah-olah ovary dia tidak
mempunyai telur untuk ovulasi berlaku, untuk telur tu matang. Ya, kalau PCOS ada banyak telur tapi telur tak matang, tapi dalam premature ovarian failure telur tu teramat kurang. Ya, so itu boleh berlaku. So ramai juga wanita yang premature ovarian failure ni mula-mula diagnosis yang diberikan adalah PCOS, ya, sebab sometimes kita tak boleh nak buat scan daripada bawah, ya, ataupun scan tak clear, dan kita tak buat ujian darah dari segi resap telur contohnya. So dan kita tak boleh buat diagnosis yang betul. So selama ni being treated sebagai PCOS, tapi bila kita buat AMH, ya, kita tengok resap telur, dia tak nampak macam PCOS. So dan kita is actually sebaliknya pula, opposite pula, dan kita kena buat percepatkan rawatan fertility. Okay, alright. So dan seterusnya ialah Puan Ira Mahzani. Doktor, kalau ada endometriosis dengan IVF boleh berjaya, berapa persen berjaya? Okay, basically kalau ada endometriosis, dia bergantung kuat juga kepada faktor usia. Okay, result telur yang AMH level, ya, dan juga kalau ada faktor lain, contoh faktor sperma ke, ya, yang lain. Tapi kalau general rule, ya, endometriosis, kalau ada endometriosis, isunya adalah kualiti telur boleh berkurang, ya, berbanding dengan mereka yang tak ada endometriosis. So katakanlah kalau usia kurang daripada 35 tahun, chances untuk berjaya mengandung melalui IVF selalunya antara 40 hingga 50%. Okey, kalau ada endometriosis dia akan kurang sikit daripada tu. Bergantung kepada tahap endometriosis, bergantung kepada AMH, ya, dan usia wanita tersebut. Okey. So bagi mereka yang ada endometriosis, saya nak minta tolong jangan lengahkan rawatan. Okey, sebab ramai wanita yang ada endometriosis, dia dah buat operation, dia dah buang sis, and then dia mencuba secara natural pada waktu yang teramat lama, ya, dan tak menjadi, dan dia dapat balik endometriosis tu, dia dapat balik sis tu, dan terpaksa buat lagi operation, dan setiap kali operation yang berlaku menyebabkan result telur dia akan berkurang dengan lebih mendadak. By the time dia nak buat rawatan fertility IVF, result telur dah teramat kurang. That's when chances nak mengandung teramat kurang. So kalau boleh, bila nak buat operation untuk buang sis tu, dah kena ada plan apakah rawatan yang perlu untuk saya mengandung selepas ini. Ya, so kena ada plan. Okay doktor, lepas operation ni berapa lama nak bagi masa untuk saya cuba mengandung secara natural? 3-6 bulan contohnya. Dan okey, tapi kalau tak berjaya macam mana, what's next? Okey, so dan itu yang kena ada kesinambungan daripada situ, sebab ramai yang selepas operation dia dah follow up, lepas tu lost daripada follow up kat situ. Okey, dan 2-3 tahun lagi datang balik sebab sakit, tengok ada cyst dah, and then by that time kita tak ada choice lain selain pada operation sebab cyst tu sakit, ya, dan kita terpaksa buat operation. Okey, so itu antara yang kita perlu faham, sebab endometriosis ni dia akan ada dalam badan kita selagi kita ada period, selagi itulah ada endometriosis. Sebab apa? Endometriosis tu dia terangsang dengan hormon estrogen yang dikeluarkan oleh ovary kita. Okey, so ramai juga yang kata, doktor saya tak makan soya, saya tak makan ayam, saya tak makan apa-apa yang ada estrogen, ya. Maka kenapa endometriosis saya masih lagi aktif? Okey, sebab dia respon daripada hormon estrogen yang dikeluarkan oleh ovary kita. So selagi kita ada estrogen yang dihasilkan oleh ovary, selagi tu endometriosis tu ada. Okey, bukan sebab pemakanan, bukan sebab apa yang kita minum ataupun makan, it's not because of that. Okey, alright, yang tu kita kena faham. Seterusnya ialah I love strawberry 90. Kalau ada cyst dan fibroid, kena remove dulu before TTC. Tak semestinya pun, bergantung juga dari segi jenis cyst, ya, jenis size cyst tu, dan juga fibroid, berapa besar fibroid tu, kedudukan fibroid tu, adakah fibroid tu berada di dalam rahim. Okey, so kalau dia ada di dalam rahim, selalunya wanita tu ada period yang heavy, yang sengkukut yang kuat, ya, darah berketul-ketul, ya. So sometimes kalau itu isunya, dan maybe kita kena buang fibroid tu dulu. Okey, tapi kalau ada cyst, ya, kalau cyst tu kecil, usually kita pantau sahaja dulu. Tapi kalau cyst tu besar, ada endometriosis pada masa sama, tube fallopian mungkin terkesan, maka kita kena buat operation, tengok tube tu tersumbat ke tak, dan kita sebelum merancang. Okey,
So sometimes bagi mereka yang ada isu cyst atau endometriosis dan fibroid contohnya, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat IVF dulu, kita bekukan embrio dia, kita dah ambil dah siap-siap, kita bekukan dulu dan kita buat operation. Sebab kita tahu operation tu akan makan masa 3 hingga 6 bulan untuk sihat semula, especially kalau contohnya fibroid sebab kita nak jahit rahim tu, fibroid dia besar ataupun fibroid dia banyak dan nak jahit, nak bagi parut tu dah baik betul-betul. So sometimes kita tunggu 3 hingga 6 bulan dulu sebelum kita letak semula embrio tu, sebelum kita buat embryo transfer. So kita buat in 2 stages. The first half ambil dulu telur, senyawakan, jadikan sebagai embrio. Okay, dan kita simpan dekat makmal, and then kita buat operation. Dan kita buat operation 3-6 bulan dah, period dah stabil, semua dah baik, luka semua dah baik, baru kita letak embrio tu. Sebab bila letak embrio tu nanti pregnant, so kita nak pastikan parut tu semua dah okey. Alright, so minta puan bincang dengan doktor sebab setiap kes berbeza, so sukar untuk kita dapatkan yes or no daripada pertanyaan macam ni. Okay, so kena tengok keadaan. Seterusnya ialah Diana, Diana Atira Abdul Latif. Doktor, adakah tak normal waktu subuh pada CD 9? Saya cek guna OPK. Okay, so kalaulah waktu subuh CD 9, mungkin ovulasi tu berlaku pada hari ke 9-10. Okay, maksudnya lagi 2 minggu selepas hari ke 10 tu dia dapat period. Maksudnya cycle tu pendek lah, kitaran haid tu pendek, 24 hari, 25 hari contohnya. Okay, so dia still dalam cycle range yang normal. Okay, namun begitu mungkin best juga untuk puan untuk pergi cek dengan doktor, buat scan and then buat ujian saringan hormon, tengok ada masalah lain menyebabkan kenapa cycle ni pendek daripada yang kita usually jumpa among wanita. Okay, alright. Puan Siwit Comel, dok, adakah makan antibiotik beri efek pada waktu subuh? Selalunya tidak. Okay, kebanyakan antibiotik tidak memberi apa-apa kesan kepada waktu subuh. Nur Fatin, salam dok, suplemen apa yang sesuai untuk TTC? Vitamin D, folic acid untuk wanita, untuk lelaki zinc dengan selenium. Okay, alright. Syahrin Roslim, berapa RM anggaran kos rawatan? Bergantung pada jenis rawatan. Kalau di Sofia IUI basically dalam 2,200, bayar 3 kali, termasuklah ubat dengan scan, dengan konsultasi. Kalau IVF bergantung pada protokol, usually antara 14 hingga 17,000 macam tu. Okay, so itu yang kita selalunya buat di Sofia. Okay, Akila Syazrin, Assalamualaikum dok, saya nak tanya, saya baru miscarriage, Allahu Akbar, 2 bulan 9, sampai sekarang tak period lagi, normal ke? So basically mohon puan kena check puan, kenapa period tak datang. Dah basically kalau miscarriage end of September, patutnya Oktober, mungkin November, tak lama lagi period. Tapi mungkin boleh check dengan doktor, tengok scan balik, tengok dinding rahim macam mana, keadaan ovary macam mana, buat ujian hormon juga, nak pastikan everything okay. Alright. Diana Atira Abdul Latif, doktor, adakah makanan ubat contoh tahan sakit boleh efek pada kesuburan suami? Kebanyakan ubat macam Panadol tidak mengganggu sperma, tapi sekiranya ambil ubat tahan sakit yang lebih kuat, yang secara lama macam ibuprofen, itu boleh mengganggu sperma sekiranya dia ambil pada tempoh yang lama. Tapi kalau saya, ubat tahan sakit ni sekejap saja, tak mengganggu kesuburan lelaki. Okey. Dan Nana the Alchemist. Okey. Doktor, setiap bulan ovulation adakah ovary bergilir-gilir keluarkan telur? Contohnya kalau bulan ni kanan, bulan depan kiri. So tak semestinya pun diorang ada their own mind. Okay, kita tak boleh control ovary mana. Okay, kali ni kanan, asyik kau je kanan, so next month kiri pula. Tak boleh macam tu, kita tak boleh nak control. Walaupun ubat kita bagi, kedua-duanya kita rangsang, kadang-kadang ovary belah kanan yang keluar, next month pun kanan lagi, next month lagi kanan lagi. Kita tak boleh nak control. So sains tak boleh nak acukan
ovary mana yang akan respon. Sebab itu adalah perkara yang kita tak boleh nak faham lagi. Kenapa yang dominant follicle ataupun telur yang besar tu daripada ovary yang ini, bukan ovary yang satu lagi. Kita tak boleh tahu. Okay. Apa ni, ada yang kata, doktor kalau saya cocok belah kanan nanti kanan je besar doktor. Tak semestinya, sebab ubat yang kalau kita cocok tu dia akan diserap seluruh badan. So kadang-kadang kanan je yang tiba-tiba kiri respon, saya kat sini macam tu. So tak boleh nak kontrol. Okay. Dan umur Khadijah Hili, dok, apa pendapat dok? Ada orang cakap pergi urut akupuncture dan ETC dapat membantu seorang hamil. Okay. Well, basically dari segi kajian, dari segi akupuncture dia membantu couple go through the IVF ataupun rawatan fertility punya proses. Dia membantu kurangkan stres, dia menenangkan, dia mengurangkan side effect, contohnya rasa bloated, semua tu dari segi akupuncture. Okay. Tapi kita tak ada kata, sains tak menunjukkan buat akupuncture untuk mengandung, tak. Okay. Lebih kepada complementary treatment compared to the actual treatment itself. Okay. So tapi kalau nak cuba pergi buat akupuncture untuk sebab mereka pun ada protokol juga untuk mereka yang nak naikkan kesuburan, kalau nak try boleh saja, dia tak mengganggu dengan rawatan perubatan yang kita bagi. Terutamanya yang pakai akupuncture saja. Tapi sekiranya mereka bagi herbal, bagi ubat, dan itu mungkin boleh mengganggu dengan ubat yang kita bagi. Okay, so kena tahu. Kalau massage, that's fine. Kalau tengah buat rawatan IVF, telur tengah bengkak, janganlah massage kat perut. Okay, massage tempat lain. Okay, itu lebih untuk menenangkan, mengurangkan stres, agar boleh melalui rawatan ni dengan lebih baik. Dia boleh coping mechanism lah. Alright, so Puan Yun Hani, doktor nak tanya, normal ke masa FET tu akan ada bleeding sedikit? Peluang untuk hamil berjaya tak? So basically kadang-kadang masa kita buat FET, kita akan masukkan speculum yang mula itik tu. Okay. So sometimes speculum tu boleh terkena dengan cervix ataupun pangkal rahim tu. Pangkal rahim tu a bit sensitif, kalau terkena boleh berdarah sedikit. Okay, ada spotting. Tu boleh berlaku. Namun begitu, bila kita masukkan tube tu, dia dah protect dah embrio tu daripada terkena pada pangkal rahim tu. Sebab embrio tu dia kat dalam inner catheter, catheter yang halus kat dalam. So sebenarnya ada dua catheter, satu outer catheter dengan inner catheter. So bila kita masukkan inner catheter tu dia dah already protected by the outer catheter, so dia tak kena darah tu. Okay, so dan kita letak embrio tu ke dalam rahim. Okay, so basically ia boleh berlaku dan ia tidak memberi apa-apa petanda pun sama ada berjaya ataupun tidak, tak. Okay, dan of course kalau boleh kita tak nak ada pendarahan semua tu, but sometimes unavoidable, especially kalau kita perlu manuver pangkal rahim supaya kita boleh dapat masukkan tube tu dengan lebih mudah. Okay, so itu yang kita nampak. Alright, dan I'm afraid mungkin ni soalan yang terakhir untuk malam ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soalan tak jawab lagi. Okay. Puan Tasha Hazlim _Mua, ujian darah tu boleh detect penyakit lain juga ke doktor? AMH. So tengok ujian darah apa yang kita ambil. Sometimes kalau period tak regular, kita akan ambil ujian thyroid juga. Okay, check hormon thyroid, sebab kalau thyroid tu aktif, kadang-kadang kita tak dapat period, ataupun thyroid tu underactive, kita dapat period yang panjang. So selalunya kita akan buat juga. So dia boleh check hypo ataupun hyperthyroidism. Okay, kita boleh check sama ada prolactinoma, di mana hormon prolactin dikeluarkan oleh tumor ataupun bengkak di kepala. Okay, dari segi AMH yang kita buat tu, dia hanya khusus kepada result telur. So far dia tak memberi apa-apa input kepada keadaan lain selain pada result telur. Okay, buat masa ini. Okay, namun kita tengok sama ada dia ada memberi apa-apa input yang lain kepada penyakit lain. So far tak adalah. AMH hanya kepada result telur, dan kita kena faham yang AMH ni ia adalah
kuantitatif punya measurement, ya, bukan quality, bukan kualitatif. Okey, maksudnya berapa bilangan, ada sama ada result telur tu bagus ataupun tidak, bilangannya. Okey, bukan dari segi kualitinya. Kualiti berkait rapat dengan usia wanita tersebut. Okey, so kalau usia kita 40, AMH kita 20, bagus level dia. Okey, kuantitatif dia bagus. Tapi kualiti telur tu sama dengan usia kita, umur 40. Okey, so tak semestinya masa tu telur wanita usia 40 tu lebih baik daripada yang mereka yang lebih muda, ya, sebab kualiti memainkan peranan. Contohnya kualiti macam mana tahu, macam bila kita cocok dengan sperma, ya, bersenyawa ke tak, ya, membahagi ke tak, menjadi embrio ke tak, itu kualiti punya assessment. Kena lalui proses tu baru kita tahu, ya. Tapi dari segi ujian darah semua tu adalah kepada kuantiti rather than quality. Okay, so itu isunya. So hopefully yang itu clear. Okay, namun begitu, I think sampai sini saja sebab masa tak mengizinkan. Saya akan jawab soalan-soalan tu yang seterusnya tu hopefully secara offline, dan supaya next week kita boleh talk about a new topic, ya, dan saya rasa mungkin kita akan bincangkan mengenai OHSS, ya, ovarian hyperstimulation syndrome. Okey, sehingga bertemu lagi. Terima kasih kerana meluangkan masa pada Sabtu malam. Okey, take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.